Saya Muhammad Aiman Haikal bin Sufian dari kelas 6A4 ingin membentangkan tajuk Globalisasi Ekonomi dan Kerjasama Serantau. A. Jelaskan teras dasar laut Malaysia. Yang pertama ialah aman. Keamanan dapat menjamin kestabilan politik dalam jangka masa yang panjang. Hal ini akan menjamin keamanan dan keselamatan negara. Yang kedua, bebas. Bebas dari sebarang bentuk campur tangan dari kuasa luar dan meluaskan lagi bidang kerjasama. Hal ini akan menyebabkan negara aman dan makmur. Yang ketiga ialah berkecuali. Memastikan Asia Tenggara tidak terlibat dalam sengketa antara kuasa-kuasa besar ketika Perang Dingin. Kesannya, negara tidak akan mengalami sebarang masalah yang boleh menggugat keamanan negara. B. Huraikan peranan Malaysia dalam memakmurkan negara jiran dalam Pakatan Kerjasama Serantau. Yang pertama ialah pelaburan. Membuat pelaburan dengan menanam modal dalam aktiviti pertanian di Indonesia. Hal ini akan membantu memajukan sektor primer di Indonesia. Kesannya, ekonomi Indonesia akan berkembang maju. Yang kedua ialah teknologi. Penyertaan pelabur asing dalam ekonomi sesebuah negara seperti Malaysia akan memberi kelebihan peningkatan teknologi. Hal ini kerana berlaku pemindahan teknologi secara terus kepada penduduk tempatan melalui latihan dalaman. Kesannya, bidang R&D akan berkembang maju kerana syarikat asing semestinya mementingkan penyelidikan dan pendidikan. Yang ketiga ialah pembangunan teknologi. Malaysia sentiasa menyokong sebarang projek pembangunan yang melibatkan kepentingan negara anggota seperti pembangunan Lembah Mekong. Malaysia juga tidak banyak membantah pelaksanaan AFTA di kalangan anggota ASEAN. Yang keempat, keselamatan. Bagi menghadapi ancaman pengganas global dan lanun, Malaysia sanggup berkongsi rondaan perairan Selat Melaka dengan Indonesia dan Singapura. Ia bagi memastikan laluan perdagangan antarabangsa sentiasa selamat kepada syarikat perkapalan. Yang kelima ialah menangani isu alam sekitar. Di peringkat rantau Asia Tenggara pula, Malaysia sentiasa komited melindungi alam sekitar. Isu di peringkat ini lebih melibatkan pencemaran laut akibat tumpahan minyak dan jerebu akibat pembakaran hutan di Indonesia. Terakhir ialah pasaran. Saiz pasaran tidak lagi bergantung kepada pasaran domestik semata-mata. Setiap negara anggota akan mengurangkan atau menghapuskan cukai dan tarif barangan import. Contohnya, Malaysia boleh menyasarkan pasaran bersama ASEAN yang berjumlah 500 juta orang penduduk berbanding jumlah penduduknya sekitar 28 juta orang. Sekian, terima kasih.